Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada pelajar PJJ UPM. Kami akan membentangkan mengenai subjek HRT 3400 iaitu pengeluaran tanaman horticulture. Tugasan kami pada hari ini ialah penanaman terung iaitu Solanum melongena L. Nama saya Naufal bin Muhammad Ali. Matrix number saya ialah J46168. Nama saya Muhammad Nazrul Anis. Matrix nombor saya J46160. Nama saya Steven Ana Umping, J46159. Stephen, awak boleh mula. Terung adalah merupakan raja segala tanaman di mana 94% penghasilan terung datang dari subtropika seperti Asia. Berdasarkan Food and Agriculture Organization of the United Nations, sumber FAO pada 2019. Negara China dan negara China merupakan negara pengeluar tanaman terung terbesar lah, di mana 35 dan 12 juta tan setahun negara China dan India. Malaysia pada tahun 2019 seluas 2,710 hektar tanaman terung, di mana dengan pengeluaran sebanyak 43,780 metrik tan. Next slide. Next. Alright. So pelbagai jenis-jenis terung, jenis terung contohnya Solanum melongena val squeletum, berbentuk bulat atau bujur. Solanum melongena val diffractum, miniatur atau berskala kecil. Right. So jenis-jenis terung. Solanum melongena val serpentium, berbentuk panjang dan kurus lah. Berikut adalah pelbagai jenis-jenis terung lah. Next slide. Berikut adalah kriteria permintaan terung, di mana kita menerangkan sini ada 4 kriteria permintaan terung lah. Kriteria pertama adalah dari segi kualiti benih dan buah, yang memerlukan buah yang tidak rosak, yang matang, mempunyai genetik penghasilan buah yang tinggi lah. Kemudian kriteria kedua adalah kualiti warna dan bentuk terung itu. Contohnya warna ungu, hijau atau putih, bentuk yang bulat, bujur atau silinder. Kriteria ketiga adalah berat terung itu, di mana terung yang dikategorikan bersaiz besar adalah 4 biji untuk 1 kilo. Jadi yang bersaiz sederhana adalah 6 biji buah terung untuk 1 kilo, dan yang bersaiz kecil adalah 8 biji buah terung per kilo. Jadi saiz terung yang dikategorikan sebagai terung besar adalah 28 hingga 30 cm. Kemudian saiz sederhana adalah 20 hingga 25 cm, dan saiz kecil adalah 20 cm. Jadi berikutlah kriteria permintaan terung. Seterusnya kita boleh balik kepada tempoh kematangan terung, di mana kita boleh ada 3 kategori iaitu awal, tengah dan lewat. Okey, kita boleh lihat di mana
terung ini akan matang apabila mencapai 25 atau hingga 40 hari selepas tanaman itu berbunga. Kemudian ataupun kita boleh lihat daripada segi satu lagi segi, iaitu 60 sehingga 80 hari selepas ditanam. Okey, kita beralih kepada ini adalah yang saya masukkan tadi, iaitu awal ataupun pertengahan ataupun terlebih matang. Okey, ini adalah tahap kemasakan buah terung di mana kita boleh lihat matang sempurna, mempunyai rasa yang sedap dan warna yang gelap dan berkilat. Yang kedua, kita boleh lihat daripada segi sekiranya buah terung itu adalah sederhana matang, kita boleh lihat warna ialah tidak gelap dan tidak berkilat berbanding dengan matang sempurna. Namun begitu, ia bergantung kepada spesies yang kita tanam, sama ada spesies lain yang mempengaruhi dari segi warna lain. Dalam kami punya tugasan, kami milih iaitu terung gelap daripada segi matang sempurna. Dan kemudian kita boleh lihat terung yang terlebih matang ataupun tua, kita boleh lihat di mana keadaan buah terung tersebut adalah tidak cantik. Dia punya pembukaan ini agak bergerigi dan juga rasanya adalah sedikit pahit. Kita boleh menggunakan indeks ini di ladang di mana apabila kita ingin menuai terung tersebut. Kemudian kita beralih kepada kriteria buah terung masak. Seperti yang katakan tadi, ini adalah pengulangan serba sedikit di mana warna dia adalah berkilat. Kita boleh menggunakan indeks pertama ini di ladang di mana warna gelap menunjukkan perbezaan dengan warna yang terang. Sekiranya warna itu gelap, maknanya ia adalah matang. Kedua, kita boleh lihat daripada segi tekstur buah terung tersebut di mana kita boleh lihat telung yang masak akan mempunyai keanjalan di mana kita boleh menguji dengan jari, kita boleh menekan sedikit buah terung itu di mana dia tidak terlalu padat dan dia tidak terlalu lembut. Manakala jika buah itu adalah tidak matang, dia adalah terlalu padat. Sekiranya buah itu terlalu tua ataupun overripe, dia mempunyai tekstur yang lembut. Kemudian kita beralih kepada penuaian terung di mana tempohnya seperti saya katakan tadi 60 hingga 80 hari selepas ditanam, ataupun purata bagi terung ini adalah 2 bulan selepas kita tanam, iaitu untuk mencapai buah yang matang. Kemudian kita boleh pergi kepada tempoh semasa menuai di ladang. Kita perlulah memeriksa buah itu 1 hingga 2 hari bagi mengelakkan terlebih matang. Bermaksud para petani perlu periksa buah tersebut untuk mengelakkan apa-apa keadaan yang tidak diinginkan. Yang ketiga ialah gunting alatan tuai yang perlulah tajam, tidak kira pisau ataupun gunting, ia mestilah tajam untuk mengelakkan pokok itu cedera, di mana kita tidak boleh memulas buah terung tersebut. Seharusnya seeloknya kita tinggalkan 3 hingga 5 cm tangkai supaya mengelakkan keadaan pokok yang stres. Seterusnya kita beralih kepada Encik Nazrul. Okey, berikutnya ialah cara untuk menuai terung. Ada pelbagai cara untuk menuai terung. Yang saya nak tunjuk ni antara cara yang biasa petani buat. Kita memerlukan peralatan seperti gunting atau pisau, mestilah tajam. Sebab apa kita nak tajam? Supaya untuk mengelakkan pokok daripada cedera. Apabila cedera, pokok akan merajuk dan buah hasil tidak akan dapat banyak. Okey, untuk yang kedua, kita untuk menuai terung, potong bahagian batang terung sekurang-kurangnya 3 hingga 5 cm. Sebab apa? Sebab bila kita potong dekat buah tu panjang sikit, untuk menjaga kualiti buah tu supaya buah itu tidak cepat rosak dan pokok pula mudah untuk mengeluarkan buah di kemudian hari. Berikutnya, okey, ini adalah post harvest terung, iaitu lepas tuai terung. Yang pertama, pengendalian lapangan. Untuk pengendalian lapangan, buah nak letakkan di tempat yang teduh. Kita tidak boleh letak dekat tengah panas sebab untuk menjaga kualiti buah, apabila panas, buah akan menjadi rosak dan nutrien dalam buah tu akan hilang. Sekarang ni kita tak boleh nak letak buah tu dekat tengah panas. Nanti buah tu akan hilang kualiti, buah harga akan jadi murah. Okay, kita menggunakan bakul plastik. Sebab apa? Sebab bakul plastik ni lembut. Dia tak akan merosakkan kulit luar terung tu. Bila kulit luar terung tu rosak, harga akan jatuh lah. Okey, yang kedua adalah pembersihan. Kita naklah bersihkan terung tu daripada segala kotoran seperti tanah ataupun habuk-habuk lah. Biasanya terung ni tak adalah kotor sangat. Kita hanya lap saja, buang bahagian-bahagian yang kotor. Kita kalau boleh kita elakkan daripada basuh lah, sebab bila basuh ada lembapan tu akan merosakkan buah lah. Kalau kita dah basuh pun kita kena keringkan dengan sempurna. Okey, yang ketiga ialah pembungkusan. Pembungkusan yang kita perlukan ialah kita memerlukan penyimpanan plastik. Sebab apa? Untuk mengurangkan kerosakan semasa proses pengendalian dan simpanan. Yang keempat ialah penyimpanan.
Untuk penyimpanan ni adalah paling kritikal lah. Kita kena simpan pada suhu tidak kurang daripada 10 darjah Celsius. Kalau lebih daripada situ, buah akan cepat rosak. Jika disimpan dalam peti ais, hendaklah dibalut dengan lapisan tisu dan dimasukkan ke dalam beg plastik supaya kita dapat jaga kualiti terung tersebutlah untuk tahan lama. Untuk tahan lama lah. Okay, yang ketiga, hendaklah disimpan berasingan daripada buah lain sebab buah lain akan mengeluarkan enzim hormon seperti hormon yang akan mencepatkan dia punya kematangan buah tu. Okay, next. Okay, ni harga pasaran. Harga pasaran biasanya bagi petani dia akan rujuk pada farma punya website. Farma akan mengeluarkan harga-harga seperti berikutlah. Kita tengok kat Johor, harga dia sekian. Untuk harga ladang RM4, harga borong RM6.5 dan harga runcit RM9. Untuk paling mahal kita tengok dapat kat Sarawak lah. Harga runcit sampai RM10. Okay, next. Okay, masalah penyakit dan perosak pada tanaman terung. Saya akan terangkan penyakit yang common yang berlaku pada tanaman terung. Okay. Kumbang daun. Daun akan menjadi lusina dan cara kawalannya hendaklah pakai racun kimia seperti gabarin. Okey, yang kedua ialah pengurip pucuk dan buah. Penyakit ni pun, perosak ni pun common lah dekat terung sebab dia akan makan korek pucuk tu dan pucuk akan menjadi layu dan buah akan berlubang-lubang. So cara amalan dia, kita nak hapuskan, kita kutip dan musnahkan buah yang diserang menggunakan racun kimia seperti permetin. Okey, seperti yang berikut adalah seperti kutu daun, hamama, layu bakteria dan reput buah. Okey, next. Okey, ini adalah serangga perosak dan kaedah kawalan dia. Okey, untuk semut ni dia akan bawa aphid dan whitefly yang akan menyebabkan pokok tu menjadi berpenyakit. Okey, cara kawalan dia menyelenggarakan ladang yang baiklah. Untuk aphid akan menyerang daun. Bila menyerang daun, daun akan rosak dan pokok tu akan stres lah. Untuk kawalan dia kita gunakan perangkap kuning. Untuk thrips pula, thrips ni serangga ni dia akan menyedut cecair pada daun. Bila dia sedut cecair, dia akan meninggalkan juga penyakit pada pokok tu dan pokok akan berpenyakit dan hasil berkurangan lah. So untuk kawalan ni kita gunakan racun serangga. Next. Okay, yang ini adalah penyakit yang common juga, iaitu bacteria wilt, damping off dan phytophthora. Biasa kita tengok adalah bacteria wilt dan phytophthora. Okay, bacteria wilt ni pokok akan menjadi layu disebabkan penyakit yang sedang merebak. Okay, tiba-tiba pokok tu mati dengan secara mengejut. Kaedah untuk kawalan ni kita buang pokok yang berpenyakit tu dengan cara bakar. Okay, next kita buat penggiliran tanaman. Okay, untuk phytophthora pula, kaedah kawalan dia kita tanam variety yang tahan penyakit dan kita buat juga penggiliran tanaman. Okay, next. Okay, kita berada di slide kesimpulan. Okay, ini antara isi-isi penting yang kita dapatlah daripada pembentangan kami. Yang pertama ialah hasil Malaysia antara yang tertinggi tapi tidaklah yang tertinggi China dan India, di mana 43,780 metrik tan. Yang data ini adalah pada tahun 2019. Yang kedua, kriteria pemilihan petani amat penting. Diorang akan memilih dari segi kualiti benih dan buah ataupun warna seperti diperkatakan oleh Cik Steven. Yang ketiga ialah kriteria terung masak. Ini adalah sangat penting di mana di ladang macam mana kita nak memilih buah ataupun buah yang masak ataupun tidak masak ataupun terlebih masak. Dan saya serahkan kepada Encik Nazrul mengenai langkah penuaian. Okey, untuk langkah penuaian, basic sekali kita kena ada alatan untuk menuai seperti pisau yang tajam, gunting yang tajam dan juga bakul lah untuk kita simpan terung tu. So untuk pengendalian lepas tuai, ini adalah paling kritikal. Apabila kita nak tuai, kita mestilah ada pengendalian yang betul. Kita nak membersihkan dengan betul, pembubusan yang betul dan penyimpanan juga mestilah kena betul. Kalau tak, nanti buah akan rosak dan kualiti akan terjejas. So apabila harga terjejas, harga pasaran pun merudum dan petani akan kerugian lah. So untuk kita dapatkan hasil tinggi, kita kenalah menggunakan kaedah kawalan dan serangga penyakit dengan betul, dengan ikut SOP yang telah ditetapkan. Kalau tak, petani akan rugilah. Saya rasa itu saja untuk kami punya pembentangan terung. Sekian. Terima kasih.
Terima kasih.